akhir 10 yang terakhir, al-ashrul awakhir min Ramadan, digalakkan supaya kita membaca doa sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Sayyidatina Aisyah bertanya, kalaulah aku bertemu dengan malam qadar, apa yang aku perlu baca, apa yang perlu aku kata. Maksudnya kalau merujuk kepada hadis Aisyah, lebih kepada khusus kepada perempuan, secara umumnya kepada semua, tapi lebih khusus kepada perempuan, khususnya perempuan yang tidak dapat beribadat, tidak dapat sembahyang pada 10 yang terakhir, kebetulan datang pada 10 yang terakhir. Apa yang perlu dibuat? Iaitu Nabi ajar, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang asal Nabi ajar. Tapi selepas itu ditambah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, fa'fu anna. Atau tambah lagi, wa awalidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang kita baca hari ini. Yang asalnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-dua boleh baca. Jadi ini ada kepada Aisyah, dan untuk kita semua sebenarnya memperbanyakkan membaca ini sepanjang, khususnya pada 10 yang terakhir. Sepatutnya kita perbanyakkan daripada awal lagi, mula-mula masuk, ataupun daripada awal Ramadan lagi. Matlamat kita berada di dalam bulan Ramadan ini ialah kita mencari pengampunan daripada Allah. Nak cari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melalui beberapa perkara. Yang pertama, kena banyak beribadat kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan ibadat, kena banyak beribadat. Khususnya pada 10 yang terakhir, Allah Ta'ala 10 yang terakhir ini ada satu malam namanya malam qadar atau Lailatul Qadar. Sebenarnya untuk memperkuatkan lagi kita beribadat kepada Allah, dengan tujuan bila kita buat beribadat, sungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan, khususnya 10 yang terakhir, barulah kita layak mendapat pengampunan. Allah Ta'ala letak malam qadar tu nak suruh kita bersungguh. Dan yang kedua, nak membuktikan kata-kata para malaikat ketika firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Surah Al-Baqarah. Ketika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah kamu ya Allah nak menjadikan mereka yang suka merosakkan, suka menumpahkan darah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami banyak bertasbih dan sentiasa menyucikan kamu ya Allah. Jadi buktinya ialah pada malam qadar, bila Allah Ta'ala tunjuk ni, tengok hamba-hamba ku ni beribadat pada malam tu. Malam qadar tu ditunjuk ni hamba-hamba ku yang beriman kepada Allah beribadat, membuktikan bahawa mereka ni layak menjadi khalifah di muka bumi sebagai bukti. Baik, yang kedua ialah mendapat pengampunan ni dalam bulan Ramadan adalah dengan kesusahan. Banyak kita melihat kesusahan dalam bulan Ramadan. Ini adalah antara sifat-sifat orang bertakwa. Allah Ta'ala uji. Antaranya kalau kita tengok hari ni, sali dua ni jam, ujian tu. 10 yang terakhir ni dapat pengampunan jalan jam. Ni karak jam, kemana-mana jam ni, dekat utara selatan pun jam, ada katanya lori terbakar dan sebagainya jam. Allah Ta'ala buat tu, Allah kerja Allah Ta'ala tu jadikan lori terbakar dan jalan jam tak keluar langsung. Jadi jalan ada pernah biasa. Itulah ujian Allah bila kita menghadapi saat-saat itu. Kita kena ingat, ini mungkin caranya atau jalannya Allah Ta'ala nak uji, nak berikan kesusahan supaya kita layak mendapat pengampunan daripada Allah. Mendapat pengampunan. Saya pernah jam bertolak pukul 9 pagi, pukul 1 malam.
seronok sekali. Tapi nak buat macam mana? Tapi daripada Kota Baru ke sini lah balik, bukan daripada sini. Itu maknanya bukan bulan Ramadan lagi lah. Maknanya boleh tahan lagi lah. Maknanya 15-16 jam. Itu maknanya ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah apa-apa yang berlaku pada 10 yang terakhir ini, kita anggap itu adalah proses Allah Ta'ala ingin memberi pengampunan memberi pengampunan kepada kita. Sebab itulah kita kena banyak bersabar dan kena banyak memohon Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan hari-hari yang akhir inilah kita perlu banyak berdoa kepada Allah. Bukan setakat dia berlalu dengan ini orang dah pasang lagu raya lah, kita tak ingat ada Ramadan. Sepatutnya kita kena ni lah yang perlu kita pohon kepada Allah. Dan ni lah saatnya ramai orang yang lalai daripada menghati Allah disebabkan tumpuan kepada perkara yang lain. Baik, malam ni untuk pada malam ni nak sentuh berkenaan dengan hari raya, disebut hari raya dan seterusnya. Ni yang insyaAllah pagi besok nak bertolak lah. Orang kata kalau bertolak tu lambat, sebab bertolak jadi nak maknanya apakah ada orang kata nak esok nak balik kampung. Malam ni pun ada juga setengah-setengah yang akan balik kampung, kita doakan bersama. Baik, sedikit pada malam ni nak sentuh. Saya bacakan hadis Nabi SAW. An Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anhu anha, kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'id. Adalah kami semua disuruh supaya keluar pada hari raya. Kami itu maksudnya perempuan dikerah keluar pada hari raya. Hatta nukhrij al-bikra min fitriha, sehingga juga anak-anak dara dikerah daripada keluar daripada tapir mereka. Kalau kita tengok anak dara dulu, tapi anak dara dulu tak jadi anak dara dah sekarang. Anak dara dulu duduk kalau nak tengok bakal suami celah-celah lubang dinding buluh dulu. Maksudnya itu sebut fitriha. Maksudnya tak, zaman-zaman dulu banyak berkurung, anak dara banyak berkurung. Jadi maksudnya fitriha mana anak dara yang turun disuruh supaya keluar pada hari tersebut. Hatta nukhrij al-hayyadha wa yakuna khalfan nas, dan disuruh juga perempuan-perempuan yang haid supaya keluar khalfan nas, di belakang manusia orang ramai. Fa yukabbirna, kami sama-sama bertakbir dengan takbir orang ramai. Wa yad'una bi du'aihim, kami sama-sama berdoa dengan doa-doa mereka. Yarjuna barakatan, mengharapkan keberkatan pada hari tersebut. Wa tahharu, dan kesuciannya. Maknanya sebenarnya hari raya ini disuruh supaya semua keluar sekali. Kita kira siapa suruh keluar. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah tempat dia buat solat Aidil Adha, Aidil Fitri ini, dua hari raya dilakukan di luar, di kawasan yang lapang, supaya membolehkan semua yang datang. Kalau buat dekat masjid, satu kawasan tidak muat, masjid besar okeylah, masjid ini mungkin tak muat, jadi buat di kawasan yang lapang. Selalu kalau saya balik kat Mesir dulu pun, hari raya dia buat dalam kawasan masjid, tapi bukan dalam masjid. Kawasan masjid tu luar lagi, mana dia buat kawasan lapang supaya semua dapat hadir. Ini antara sunnah yang diajar supaya sebab apa? Untuk sama-sama bertakbir, untuk sama-sama berdoa, untuk sama-sama mengharapkan keberkatan daripada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi kita hari ini mungkin budaya kita sembahyang kat masjid, jarang kata setakat ni sembahyang dekat kawasan-kawasan lapang. Itu antara sebab-sebab. Kalau orang tanya mana lebih afdal, sembahyang hari raya kat masjid ke dekat luar, lebih afdal dekat luar, kecuali masjid tu besar. Ataupun afdalnya kerana boleh dihadiri oleh semua orang. Yang perempuan yang datang haid tu pun dia duduk di belakang. Ada sama-sama takbir, tapi dia tak sembahyang lah, cuma sama-sama bertakbir. Baik. Bila sebut tazkirah ni tak lama berapa minit Jadi malam terakhir ni dia lain sikit berbanding malam-malam yang lain. Baik. Antara perkara-perkara yang perlu
ialah sebagaimana yang kita tahu ayat mutasila wa yatatayyibu wa yalbisu jadid min thiyabihi lamma marra bil jum'ah. Dia kata kena mandi sunat. Tuan jangan lupa mandi sunat. Bukan saya kata tak mandi, jangan lupa mandi sunat. Bukan kata tak mandi, mandi ada setengah dia mandi je. Mandi dia tak niat mandi sunat untuk hari raya, dia mandi macam biasa, mandi bangun pagi mandi. Sepatutnya dia kena niat mandi sunat hari raya. Mandi tu mandi, tapi kalau tak niat tak jadi sunat. Dia niat mandi hari raya dan memakai pakaian yang baru, sama ada baru beli atau pakaian yang masih baru. Dua tu, baru beli atau masih baru. Masih baru boleh jadi kain lasih tahun lepas kita buat baju baru lagi, boleh juga. Jadi maknanya yang penting berpakaian baru cantik, berbeza dengan hari-hari yang lain. Itu sunat. Kalau kita jangan kata tak apa zuhur tak apa gaya kita pakai baju biasa-biasa macam hari lain zuhur, itu bukan zuhur. Jadi kena pakai pakaian yang cantik-cantik. Itu sunnah, kita pakai mandi awal mandi dan juga berpakaian yang cantik. Yang kedua ialah yusannu ay yubakkir an-nas bil hudur sabah al-aid. Sunnah kita datang awal subuh-subuh tadi. Bukan tunggu matahari jatuh, matahari naik dah. Subuh-subuh datang masjid awal-awal, maksudnya kita datang subuh tu duduk situ beribadat sehinggalah masuknya waktu untuk solat air raya. Itu yang diajar. Nak balik dulu tak apa. Maksudnya kita mandi sebelum subuh tu mandi niat dah. Lepas tu datang awal sembahyang subuh, tunggu sehingga naik fajar tu mulalah sembahyang itu antara adat. Cuma biasa kita sembahyang subuh balik dulu buat apa yang patut baru datang balik. Itu amalan kita. Baik, yang ketiga ialah disunatkan kita makan. Yusannu fi Idul Fitri ayat syai'an qabla khurujin ila salat. Boleh kita balik dulu, tak makan. Balik maksudnya kita makan dahulu. Hari Idul Fitri ada dua makna. Satunya kembalinya fitrah. Fitrah ni itu mana kembali. Fitrah sifat asal manusia. Asalnya bersih daripada dosa, asalnya baik, asalnya berjuru, jadi balik kepada asal. Yang kedua, fitri itu berbuka. Kita sebulan dah tak makan siang hari, jadi berbukalah kita pada hari raya tersebut. Jadi sebab itulah disunat kita makan dulu sebelum daripada kita pergi solat. Kalau kita biasa tak makan pagi, makan dulu. Saya biasa pukul 11 baru saya makan. Kena makan dulu sikit, menandakan bahawasanya kita berbuka pada hari tersebut. Tapi Aidil Adha sunat makan kemudian selepas solat. Yang seterusnya ialah disunatkan bagi orang sembahyang pergi dengan cara masyian, berjalan kaki ila musalla atau masjid. Maksudnya sunat jalan kaki. Kalau bukan mesti jalan kaki, kalau tak boleh jalan kaki, naik kereta pun tak apa. Tiga putaran tayar kereta. Kalau 4 tayar banyak tu pusing. Kalau kaki pun jadi itu. Baik, memangnya antaranya adalah sebab apa? Sebab kita nak langkah kaki tu. Baik. Lepas tu disunat supaya kita datang jalan lain, balik jalan lain. Jangan terus balik rumah. Disunat kita pergi jalan ni, kita akan jumpa orang lain lalu lepas tu balik pergi jalan lain jumpa orang lain pula. Tujuannya lah supaya kita sama-sama berdoa. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Maksudnya terima taqabbalallahu minna, taqabbalallahu minkum. Mana terima amalan. Betul kita pun doa dekat dia minna wa minkum taqabbal ya karim. Senang sebut selamat hari raya itu tak apa juga. Tapi maknanya kita sama-sama berjumpa tu taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama doa supaya amalan diterima sepanjang bulan Ramadan. Dan seterusnya yang akhir sekali, makruh bagi imam, yukrahu bil imam ayatanaffal qabla salatil Id wa la yakrahu bi ghairi dhalika ba'da tulu'i asy-syams.
Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anak Nabi sesungguhnya Nabi keluar pada hari Aidil Fitri, pasal dia rakaatan, dia menunaikan 2 rakaat, yakni solat Aidil Fitri 2 rakaat, dan dia tidak sembahyang sebelum solat Aidil Fitri wala ba'dahuma, dan juga selepas daripada solat Aidil Fitri. Maknanya sebelum dan selepas bagi imam. Bagi kita yang tidak imam, boleh sembahyang. Kenapa jadi makruh? Sebab menyalahi khilafun Nabi, menyalahi Nabi, Nabi tak buat. Bukan kita kata haram atau tidak, itu buat seharam, tapi menyalahi apa yang Nabi buat. Boleh buat nak sembahyang Tuhan. Sembahyang Tuhan tidak salah, maknanya kita buat di rumah lah. Kita buat sembahyang awal-awal di rumah, lepas tu datang ke masjid, kita tak sembahyang lagi. Balik rumah kita sembahyang lagi. Sembahyang apa yang tak itu bagi imam. Kenapa? Ikut Nabi. Susah nak jawab kenapa tak boleh buat gitu. Sebab Nabi buat gitu, ada hadis bagi yang imam. Baik. Untuk jadi akhirnya sebelum pada saat-saat akhir ni, kita sebenarnya kena perkuatkan lagi mujahadah untuk, sebab sebenarnya tidak ada akhirnya. Jangan kita ingat akhir bulan Ramadan, akhir dah habis cerita. Tidak. Sebenarnya selepas Ramadan adalah permulaan kehidupan kita yang sebenar. Kita biar macam kita masuk Ramadan ni, macam masuk ini, macam masuk, kalau cikgu masuk maktab, latihan mengajar. Bukan mengajar betul, bukan mengajar, latihan mengajar, itu belajar. Tetapi